A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lagi kita akan mula baca kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini. Bermula daripada muka surat 25, daripada kataan Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, wa man lam yatawaqqa. Bagi siapa yang belum ada kitab, bolehlah mendapatkan kitab ini melalui nombor telefon yang tertera di skrin. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh ditanya melalui skrin ini juga. Kalau saya dapat jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, kita tangguh jawab kemudian nanti, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarafatin atrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kulli syai'in huwa fi ilmika ka'inun wa qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu ya arhamu ma aqulu yantafi'u ma aqul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab kita pada muka surat 25, pada perkataan wa man lam yatawaqqan nafya wat tashbiha zalla wa lam yusib at-tanziha. Jadi terdahulu bacaan kitanya pada matan kitab wala yasihul imanu birru'yati. Li ahli daris salami liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin idh kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyati tarkat ta'wil wa luzumat taslimi wa alaihi dinul muslimin. Itu yang terakhir perbincangan kita baru ini berkait dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ahli syurga di dalam syurga. Dan pada hari ini masih lagi kita membincangkan berkait dengan tanzih dan tanzih di dalam isbat, iaitu menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak sepatut baginya. Dalam isbat, maknanya kita menyabitkan bagi Allah Ta'ala itu segala sifat kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yatawaqqan nafya wat tashbiha
zalla wa lam yusibit tanziha. Maksudnya, sesiapa sahaja yang tidak menjauhi dirinya daripada fahaman menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni ta'til, dan fahaman tashbih, yakni menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka dia telah pun sesat dan gagal di dalam penyucian, yakni menyucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna dia? Itu dari segi terjemahan tadilah. Wa man lam yatawaqqa, dan sesiapa sahaja. Lam yatawaqqa, dia tidak menjauhkan dirinya. Tawaqqa ni daripada perkataan al-wiqayah. Al-wiqayah. Kita biasa dengar al-wiqayah. Yang kalimah yang biasa kita dengarnya perkataan at-taqwa. At-taqwa. Perkataan taqwa sebenarnya berasal daripada perkataan wiqayah juga. Iaitu menjaga diri. Menjauhkan diri daripada apa-apa perkara yang Tuhan marah. Ini disebut di dalam kitab At-Tahawiyah ini, Akidah Tahawiyah ini, Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, dia buat masuk perkataan yatawaqqa. Wa man lam yatawaqqa, maka barang siapa yang tidak menjauhkan dirinya an-nafya, daripada kaum, satu kaum yang menafikan bagi Allah Ta'ala itu ada baginya sifat-sifat. Wattashbiha, wattashbiha maknanya, dan barang siapa yang tidak menjauhkan dirinya, menjaga dirinya daripada kaum yang mentashbihkan Allah Ta'ala, yakni menyamakan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Ada dua kaum di sini. Satu kaum yang menafikan sifat Allah Ta'ala, yang dinamakan sebagai kaum ta'til. Kaum mu'attilah. Dan juga kaum musyabbihah. Musyabbihah, yakni menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Zalla, dia akan tergelincir. Zalla maknanya dia telah tergelincir, ataupun dia lagi akan tergelincir. Walam yusibit tanzih, dan tidak akan terkena baginya, ataupun dia tidak termasuk di dalam at-tanzih, yakni golongan yang menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. At-tanzih juga dengan makna golongan yang mengisbatkan bagi Allah Ta'ala itu ada baginya sifat-sifat sempurna. Ini makna bagi at-tanzih. Ini termasuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengisbatkan bagi Allah Ta'ala itu sifat-sifat kesempurnaan. Jadi di sini terdapat dua ataupun tiga golongan, termasuk juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu golongan yang dinamakan sebagai golongan yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan sebagai kaum Mu'attilah. Kaum Mu'attilah ini ialah salah satu merupakan golongan yang termasuk di dalam kaum yang kita namakan dalam firaq. Golongan-golongan i'tiqad ini, ada satu kaum nama dia Jahmiyah. Jahmiyah ialah golongan satu kaum yang pada masa dulu yang diasaskan oleh
tidak silap saya Al-Ja'du bin Durham. Ja'du bin Durham. Tetapi Ja'du bin Durham ini dia tidak famous. Tidak famous sangat. Yang famousnya ialah pengikut dia. Pengikut dia yang nama dianya ialah Jaham Ibn Safwan. Jaham, daripada Jaham inilah datangnya makna ataupun kaum nisbah bagi kaum Jahmiyah. Jahmiyah itu ialah satu kaum yang dinisbahkan kepada Jaham Ibn Safwan. Yang mana kaum Jahmiyah ini dia menafikan langsung bagi Allah Ta'ala itu sifat. Kerana apa? Kerana mereka ini dia tidak ingin menyamakan Allah Ta'ala itu sifat Allah Ta'ala itu sama macam sifat makhluk. Semacam yang kita bincangkan dahulu. Misalnya kita kata Allah itu hidup. Manusia pun hidup. Kita pun hidup. Allah Ta'ala itu mendengar. Kita mendengar. Allah Ta'ala itu kuasa. Kita pun kuasa. Tapi mengikut bagi ahli sunnah wal jamaah pentafsiran dia beza. Tapi bagi kaum Jahmiyah ini, mereka tak nak langsung ada perkaitan antara sifat, persamaan antara sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Mereka tak nak langsung. Mereka kata akan bawa sekiranya sifat ini sama, sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk tu walaupun sama dari segi sebutan lah, kita sebut dulu. Jadi mereka tak nak ada sifat itu yang sama dengan sifat makhluk sama dengan Allah Ta'ala, kerana dibimbangi kepada persamaan dan kesamaran pada sifat tersebut. Sifat yang sama ni. Lalu ditolak kaum Jahmiyah ini, dia tolak terus sifat ini pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga melampaui setengah daripada kaum Jahmiyah, hingga mereka ini pun menolak ada bagi Allah Ta'ala itu zat. Ini yang bahayanya. Mereka itu tolak sifat bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada langsung sifat. Hingga kalau setakat itu tak apa lagi. Tak apa pun sebenarnya dah tak boleh. Ini peringkat bagi kaum Jahmiyah. Peringkat pertama mereka menolak sifat. Dan datang pula pengikut-pengikutnya yang lain hingga menolak bagi Allah Ta'ala itu zat Allah Ta'ala sendiri. Mereka tolak. Ini bahaya. Kalau kita tengok, ada kaum setengah daripada kaum yang dinamakan juga sebagai Qadariyah ataupun Mu'tazilah yang menolak bagi sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Mereka hanya kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat manawiyah sahaja. Itu pun hampir sama juga. Tetapi tidaklah boleh kita katakan sebagai sama langsung, tidak. Sebabnya kaum Qadariyah ataupun kaum Mu'tazilah ini dia ada peringkat-peringkat dia masing-masing, dan ada perbezaan dia dengan kaum Jahmiyah. Dan satu lagi kaum yang dinamakan sebagai kaum Musyabbihah. Musyabbihah ini satu kaum yang dia menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan sifat-sifat makhluk. Dengan sifat-sifat makhluk. Inilah yang terjadi apabila mereka itu berpegang dengan zahir ayat Quran. Pegang dengan zahir bagi makna ayat Quran. Jadilah mereka ini apabila pegang zahir bagi makna ayat Quran, mereka ini sampai kepada menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Kalau Allah Taala itu turun, sifat dengan turun, sifat dengan naik, sifat dengan duduk, semua mereka pegang atas zahir bagi makna. Zahir bagi makna yang mereka fahamlah. Minta maaf sebab saya tak ingat sambung current dia. Jadi wa man lam yatawakkal nafya wa tashbiha, siapa yang tidak menjaga diri dia, yang ni akidah dia tidak jaga, sehingga termasuk dia di dalam golongan mu'attilah ataupun kaum ta'til, yang kita katakan sebahagian daripadanya yang dinisbahkan kepada Jahmiyah, kaum Jaham bin Safwan, wa tashbih, dan golongan musyabbihah yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Siapa yang tidak jaga diri akidah dia, zalla, dia akan tergelincir daripada landasan yang betul. Walam yusib, dan tidak akan terkena ataupun tidak termasuk dia di dalam golongan tanzih, yakni yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang dia tidak layak. Dan seterusnya, katanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyati man'utun bi nu'util fardaniyati laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyati. Makna dianya ialah, maksud dianya ialah, maka sungguhnya Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Suci bersifat dengan sifat-sifat wahdaniyah, yakni keesaan. Sifat-sifat fardaniyah, yakni Maha Tunggal. Dan tidak ada makhluk yang bersifat dengan mana-mana sifatnya yang Maha Sempurna. Fa inna rabbana, maka sungguhnya Tuhan kita jalla wa ala, yang Maha Tinggi, lagi Maha Suci. Mausufun, bersifat ia. Ini dia Abu Ja'far At-Tahawi, dia nak bawa datang pegangan bagi orang Islam, bahwasanya dia nak kata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mausuf, yakni satu zat yang bersifat, mana ada baginya sifat-sifat
Bisifatil wahdaniyati, dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini, kalau di dalam sifat 20, pengajian sifat 20, ada disebut salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat wahdaniyah, sifat asa. Sebab apa Imam Abu Ja'far At-Tahawi bawa datang sifat wahdaniyah ini? Kalau kita tengok sebelum ini, Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia minta kita betul-betul jaga diri kita supaya jangan jatuh di dalam kaum ta'til yang menafikan bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kaum musyabbihah, kaum yang menyamakan sifat Allah Taala dengan sifat-sifat makhluk. Jadi di dalam sifat wahdaniyah ini ialah satu sifat yang menerangkan bagi Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wahdaniyah ini ialah sifat yang menunjukkan kepada 3 perkara. Sama ada wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat, dan wahdaniyah Allah Ta'ala pada sifat, dan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al. Wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat, iaitu hanya Allah Ta'ala saja, Tuhan yang Maha Tunggal, dan tidak sama zat Allah Ta'ala itu dengan zat makhluk. Itu makna wahdaniyah secara umumnya. Itu makna bagi zat, wahdaniyah pada zat. Adapun wahdaniyah pada sifat, yakni tidak ada sesuatu pun yang sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pada Allah Taala itu sifat-sifat kamalat, sifat-sifat sempurna. Dan tidak ada seorang pun daripada makhluk ini yang sama sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menolak bagi kaum Mu'attilah yang menyatakan bahawa Tuhan tu tak ada baginya sifat. Dan menolak persamaan bagi kaum tashbih yang menyatakan Allah Ta'ala itu bersifat macam sifat-sifat makhluk juga. Sama sifat dia dengan sifat makhluk. Jadi ditolak oleh sifat wahdaniyah pada sifat ini sendiri. Tak ada makna wahdaniyah pada sifat ialah tidak sama sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mana-mana sifat makhluk. Kita dah bincang baru ni, kalau sama pada nama itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah sama pada hakikat sifat itu, tak boleh. Dan satu lagi wahdaniyah pada af'al, dengan makna hanya af'al Allah Ta'ala sahaja yang memberi bekas, dan tidak sama af'al Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala itu dengan perbuatan makhluk. Yang mana perbuatan makhluk ini atas usaha dan ikhtiar sahaja. Adapun af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dialah yang memberi bekas pada sesuatu perbuatan tadi. Maknanya semua perbuatan itu Allah Ta'ala yang buat. Ataupun dengan makna yang memberi bekas itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Makhluk dia cuma habis dekat usaha ikhtiar sahaja. Itu perbincangan yang panjang berkait dengan usaha ikhtiar. Nanti kita akan bincang pada bahagian usaha dan ikhtiar, nanti ada di hadapan sana. Man'utun binu'util fardaniyati, bersifat Allah Ta'ala
dengan sifat-sifat fardaniyah, ketunggalan. Ini kalau kita tengok fardaniyah itu, inilah yang dikatakan sebagai sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tiada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafah, laisa kamitslihi syai'. Tiada seumpama bagi Allah Taala itu suatu pun tidak sama. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, tiada pada sifatnya, yang ini sama pada sifat Allah Taala itu, ahadun, seorang pun, minal bariyah, daripada makhluk ini. Tidak ada seorang pun yang sama sifat dia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting yang kita syarah baru ni, berkait dengan bolehkah tidak sama pada nama. Sama pada nama. Misalnya makhluk ini bersifat dengan kudrat, Allah Ta'ala pun bersifat dengan kudrat juga. Bolehkah tidak sama pada nama? Itu kita dah jawab dah dulu. Tentang boleh dia. Segi nama tak ada masalah. Yang tak bolehnya, iaitu hakikat bagi sifat itu yang tak boleh kalau sama. Habis di situ. Seterusnya kita sambung lagi fasal menafikan sifat-sifat hudus, yang ini baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata lagi, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'ati. Maksudnya, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada memiliki batasan atau sempadan ukuran, dan daripada memiliki bahagian-bahagian, yakni berjuzuk-juzuk anggota tubuh serta alat-alat, yakni organ. Posisi yang 6, yakni sudut, seperti mana makhluk-makhluk baharu yang lain. Jihad tu maknanya arah yang 6 tu. Makna dia apa? Wa ta'ala 'anil hudud wal ghayat. Maha suci Allah Ta'ala daripada ada had sempadan dia. Ini kedua-duanya, had dan sempadan, sama ada bagi zat ataupun bagi sifat. Dua-dua. Wal ghayat, dan ada kesudahan. Ghayah, ada kesudahan bagi zat dan sifat dia. Wal arkan, dan ada bahagian-bahagian, juzuk-juzuk. Macam kita ada bahagian anggota kita, juzuk bagi tubuh kita. Juzuk ini nisbah bagi kalau selagi kita boleh potong suatu benda, itu maknanya ada baginya juzuk-juzuk. Kalau di dalam Usuluddin bahagian sifat 20, dinamakan sebagai jauhar murakkab, dipanggil. Jauhar murakkab ini ialah susunan daripada beberapa jauhar. Ini jauhar yang tersusun. Jadi bagi ahli Usuluddin, entiti yang paling kecil dipanggil sebagai jauhar fardi, jauhar firik ataupun jauhar fardi.
Jauhar fardi ni kalau kita nisbahkan kepada kita sekarang ini, bagi istilah bagi ahli sains, yakni yang paling kecil entiti, iaitu atom lah. Atom itu paling kecil. Sekiranya atom itu, kalau kita istilahkan dengan sains tadi, sekiranya atom itu sendiri pun boleh bahagi lagi, jadi tidak dinamakan atom itu sebagai jauhar fardi. Jadi itulah istilah bagi ahli usuluddin. Ini entiti paling kecil yang Tuhan buatnya, yang kita namakan sebagai jauhar fardi. Jauhar fardi ni macam mana? Jauhar fardi ni kita misalkan bagi tubuh kita. Jadi sebanyak mana tubuh kita ini boleh belah. Hingga kita belah tubuh kita, belah hingga kepada sampai kepada satu bahagian yang mana bahagian tersebut dah tak boleh lagi belah dengan pisau. Walaupun kita kata belah dengan mata pisau yang paling tajam sekalipun. Kalau kita nisbah kita sekarang ni mata pisau jilat tu. Jilat tu yang buat cukur masa kita pergi gunting rambut tu. Jadi tukang rambut dia guna pisau jilat tu untuk nak cukur. Cukur rambut. Jadi nisbah bagi pisau jilat itu mata dia paling halus. Kalau kita dapat tengok sekarang lah. Nisbah kita sekarang. Saya tak tahu sama ada lagi mata pisau yang lebih halus daripada pisau jilat tadi. Jadi kalau kita katakan pisau jilat itu sebagai pisau yang mempunyai mata yang paling halus. Jadi dengan kita potong bahagian, misalnya bahagian tubuh kita potong hingga pisau jilat pun tak boleh dah nak potong. Dengan sebab apa? Dengan sebab potongan tersebut lebih kecil daripada mata pisau. Pisau dia tak boleh nak potong benda yang lebih kecil daripada mata dia. Jadi kalau benda itu besar daripada mata, selagi itu dia boleh potong. Tapi apabila sampai kepada tahap benda yang dipotong itu lebih kecil daripada mata pisau, jadi pisau dah tak boleh nak potong dah. Adakah itu dinamakan sebagai jauhar fardi? Belum lagi. Mengikut ulama dia belum lagi. Jadi macam mana kita nak katakan sebagai jauhar fardi? Yakni kita lepas daripada pisau dah mengaku dah tak boleh nak potong dengan pisau, walaupun dengan pisau yang matanya paling halus sekalipun, dengan sebab benda itu lebih halus daripada mata pisau, jadi kita potong pula dengan akar. Dengan pisau akar dia panggil. Yang ni akar kita kata boleh lagi ke tidak nak potong ni. Akar kita fikir. Fikir dengan akar. Kita katakan ada akar tu sebagai pisau bagi untuk nak fikir boleh potong ke tidak benda ini. Jadi sekiranya benda tadi dia boleh potong lagi. Dah pisau dah tak boleh potong. Boleh tapi akar kata boleh potong lagi. Jadi benda itu masih lagi bukan jauhar fardi. Hingga akar sendiri pun mengaku tak boleh nak potong dah benda tu. Dengan mana-mana alat sekalipun, termasuklah pisau akar. Tak boleh potong dah. Jadi di situlah baru datang makna jauhar fardi. Itu satu-satunya istilah yang mana yang dinisbahkan kepada perkara yang paling kecil bagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mengikut bagi tubuh kita ini, sebenarnya dia terdiri daripada
kata setengah ulama, tubuh kita ini terdiri daripada 60 hingga 70 trilion sel jauhar fardi. Itu sendiri. Kata ulama. Sains. Dia kata, tubuh kita ini, kalau kita nak potong, boleh potong hingga 60 hingga 70,000 trilion jauhar fardi. Maknanya tubuh kita ini tersusun daripada 60 hingga 70,000 trilion jauhar fardi tadi. Jadi suatu yang tersusun daripada lebih daripada satu, yang dua ke atas, 2, 3, 4 hingga 60,000 hingga 70,000 trilion tadi, yang kita katakan sebuah bagi tubuh kita ini, kalau tersusun lebih daripada satu, itu dinamakan sebagai jauhar murakkab. Dinamakan sebagai jauhar murakkab. Daripada jauhar murakkab inilah dia tersusun hingga membentuk bagi ajza, bagi anggota-anggota badan, arkan, bagi anggota-anggota badan, dan dinamakan juga sebagai a'dha. A'dha inilah yang dinamakan sebagai anggota badan ni, wal adawat, dan ada padanya alat-alatan, yakni organ-organ tadi. Jadi Allah Ta'ala itu tak boleh kita nak nisbahkan dia. Ada baginya hudud. Hudud ini lingkungan, ataupun dari segi istilah usuluddin, kalau kita sambung lagi bahagian jauhar murakkab tadi, jauhar fardi sendiri pun walaupun kecil, dia entiti yang paling kecil, dia masih lagi memerlukan ruang dan juga tempat, tempat untuk dia duduk. Jadi kalau dia kecil, maknanya dia memerlukan ruang yang kecil, yang sedikit. Kalau dia besar, macam tubuh kita ini besar, memerlukan ruang yang lebih besar untuk nak isi bagi ruang tadi. Jadi yang mengisi ruang inilah yang disebut sebagai jirim. Daripada perkataan jauhar tadi, jauhar fardi, itu entiti yang paling kecil. Sekiranya dia berkumpul banyak, dinamakan sebagai jauhar murakkab. Sama ada jauhar fardi ke atau jauhar murakkab, dia memerlukan ruang. Jadi kita namakan suatu yang memerlukan ruang tadi, termasuklah jauhar fardi dan jauhar murakkab itu, sebagai jirim. Jirim ini suatu yang memerlukan ruang untuk dia duduk ataupun dia isi. Dan apabila tersusun, jauhar murakkab tadi tersusun daripada beberapa bahagian, dinamakan dia sebagai jisim pula. Ada beberapa istilah usuluddin. Yang pertama sekalinya bermula daripada jauhar fardi, kemudian kepada jauhar murakkab, alhamdulillah, kemudian kepada jirim, kemudian kepada jisim. Jisim ini nisbah bagi nisbah bagi bergabung, bergabung bagi beberapa jauhar murakkab. Macam tubuh kita lah, ada bahagian yang kita namakan sebagai kepala, tangan, kaki. Ini bahagian-bahagian dia ni, bahagian-bahagian dia. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, adakah bagi Allah Taala itu hudud? Hudud maknanya ada sakat ataupun had ataupun qadar bagi Allah Taala?
Tak ada had ataupun sakat bagi zat Allah Subhanahu wa taala, tak ada sakat bagi dia. Ada yang dibincangkan baru-baru ni berkait dengan Allah Ta'ala itu maujud bila makan. Allah Ta'ala itu ada tanpa ada baginya tempat. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak dilingkungi oleh tempat. Itu makna dia. Sebab Allah Ta'ala itu dia bukan jenis zat yang bersifat macam jauhar tadi. Jauhar. Ataupun bersifat dengan sifat jirim ataupun jisim yang ada baginya had, ada baginya hudud dan ghayah, pengakhiran dalam kita nak menentukan bagi sifat zat dia dan bagi sifat dia sendiri, ada baginya hudud dan ghayah. Apabila nisbah bagi Allah Ta'ala, ini yang kita kata kehebatan Allah Ta'ala ni. Tak ada baginya hudud. Bagi zat dia tak ada hudud. Dan ghayah tak ada. Zat dan juga sifat dia sama. Siapa yang meletakkan bagi Allah Ta'ala itu ada baginya makan ataupun tempat, dia menyalahi bagi yang terdapat dalam Quran dan juga hadis, menyalahi bagi syarak. Dan seolah-olah dia menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Sebab Allah Ta'ala tidak sekali-kali sama dengan makhluk. Kita dah terangkan tadi yang kita baca tadi, wa man lam yatawaqqa an-nafy wa tashbih zalla wa lam yusib at-tanziha. Itu yang tadi yang kita baca tadi. Jadi ada satu istilah yang dinamakan sebagai makan adami. Yang ni ada beberapa guru yang sebut pasal makan adami ni. Jadi makan yang kita tahu, makan ini makna tempat. Yang kita kata sekarang, makan yang ada sekarang ini. Dan satu lagi istilah bagi makan adami. Makan yang lawan bagi makan yang ada sekarang ini. Kita tak payah fikirlah sama ada istilah makan itu termasuk dia di dalam iktibari ataupun tidak. Makan ini kalau mengikut bagi tasawuf, makan ini ialah ruang yang ada di bawah bagi makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahli tasawuf, kulit bagi alam ini namanya arash. Kulit bagi alam ini. Alam ini Allah Ta'ala buat. Ini mengikut bagi ahli tasawuf yang Allah Ta'ala buka lah. Allah Ta'ala ciptakan alam ini dalam bentuk 4 segi. Alam ini termasuk semua lah. Langit, bumi, semua, syurga, neraka, semua. 4 segi. 4 segi. Dan kulit dia nama dia arash. Kulit dia. Jadi istilah bagi orang tasawuf, makan itu kalau kita katakan mengikut bagi ahli tasawuf, iaitu bawah bagi kulit bagi alam itu yang 4 segi itu, macam kotak tu. Di dalam kotak inilah ada semuanya, termasuk syurga dan nerakanya.
Itulah yang dinisbahkan bagi makan. Makan yang Tuhan buat. Tapi ada satu istilah yang dinamakan sebagai makan adami. Makan adami ini iaitu nisbahnya, kalau kita nisbahkan bagi perkataan ahli tasawuf tadi, iaitu luar daripada kotak alam ini. Yang dinamakan sebagai aras tu. Ini bukan aras yang wa kana arshuhu 'alal ma', ini bukan yang tu. Ini satu istilah bagi orang tasawuf yang mana kulit bahagian alam itu dia namakan sebagai arash. Dan alam ini, kulit dia Allah Ta'ala buat dalam bentuk empat segi macam satu kotak. Dalam kotak itulah ada semuanya yang kita namakan sebagai makan tu. Jadi istilah bagi makan adami ini ialah kalau kita nisbahkan bagi luar daripada kotak itu. Jadi adakah benda ini mawujud ke? Tidak. Dia tidak wujud. Istilah bagi makan adami ini dia tak ada sebenarnya. Tapi kita nak royaknya bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak ada baginya had bagi zat dia, dan qadar dan sakatan bagi zat dia, hingga kita katakan Allah Ta'ala ini dengan istilah tuan guru saya, dia katakan sebagai meliputi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan makna meliputi. Ini yang disebut oleh tuan guru saya. Meliputi hingga di dalam alam dan hingga keluar alam. Yang tu yang kita namakan sebagai alam adami itu. Walaupun makan adami, walaupun istilah makan adami ini tidak setengah daripada ulama dia marah. Jangan kita sebut tentang makan adami. Kalau kita baca dalam kitab Aqidatun Najin, dia tak benarkan kita nak nisbahkan dengan makan adami ini bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau mengikut bagi guru saya dan guru bagi guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Daud Bukit Abang, dia kata Allah Ta'ala itu meliputi. Meliputi. Maknanya tak ada tempat ruang ataupun bukan ruang yang tak ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang hakkan, siapa yang kata yang hakkan Allah Ta'ala itu dengan suatu tempat, maknanya dia telah menghakkan, mengqadarkan bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Jadi istilah bagi Allah mawjudun bila makan itu betul. Tapi jangan sampai kita kata tak boleh nak sebut meliputi. Padahal dengan makna meliputi itu istilah yang paling baik. Sebab apa bila kita kata meliputi, tak ada tempat yang tak ada Allah Ta'ala, maknanya kita tidak sakatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu zat dia macam mana. Itu. Jadi setengah orang dia takut macam orang Qadariyah. Dia takut untuk nak nisbahkan Allah Ta'ala itu. Dia kata Tuhan itu duduk di atas langit, tak ada dia duduk di bumi. Dengan sebab apa? Sebab langit itu tempat bagi benda yang suci-suci. Munasabah zat dia duduk situ. Bumi tidak munasabah sebab tempat kotor. Dia nisbah begitu. Jadi dia fikir dengan akal dia. Qadariyah ini orang ahli akli. Dia fikir bahawa Allah Ta'ala itu tak boleh ada di bumi, hanya ada di langit saja. Itu bagi istilah orang Qadariyah.
Setengah orang dia jadi fobia untuk nak sebut Allah Ta'ala meliputi. Takutkan meliputi kan orang tanya, adakah Tuhan itu ada di dalam tahi? Pula habislah. Adakah Tuhan ada dalam tandas ke? Dalam tahi ke? Dalam makanan ke? Kita kena hati-hati penggunaan perkataan itu. Kena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pentingnya kita pegang, tak ada tempat sama ada yang ada ruang ke tak ada ruang ke, melainkan meliputi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada Tuhan itu masuk-masuk hulul, tidak. Sebab hulul itu adalah sifat bagi makhluk. Masuk-masuk. Macam apa masuk-masuk tu? Macam air yang duduk dalam span tu. Apabila kita span kosong, apabila kita rendam dalam air, kemudian kita angkat, kita nampak span saja. Tapi sebenarnya ada di dalam tu diisi ruang-ruang yang dalam span tadi dengan air. Dari dia apabila kita perah, dia keluar air. Itu makna hulul. Sebab benda itu boleh keluar balik dan masuk balik. Makna hulul. Bermasuk-masuk. Ada satu lagi istilah dia ittihad nama dia. Ittihad ni bersatu betul dah. Macam cekodok tu. Cekodok tu ada dalam dia gula, ada air dan tak boleh nak pisah dah. Benda tu ada gandum, ada garam semua tak boleh nak pisah dah sebab dia bersatu. Itu sifat makhluk. Kita tak boleh nak samakan Allah Ta'ala dengan mana-mana sifat makhluk. Awal lagi kita dah kata dah. Adapun makna meliputi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan makna meliputi dengan makna hulul. Bukan dengan meliputi dengan makna ittihad Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak. Bagi orang yang belajar laisa kamitslihi syai', dia akan tahu apa makna dia. Itu kita sebut sebagai Allah Ta'ala itu meliputi. Sama ada yang ada ruang ataupun tidak ada ruang. Sama ada di dalam alam ataupun di luar alam. Yang dinamakan sebagai makan adami itu. Jadi jangan takut bagi guru-guru untuk nak sebut sebagai Tuhan itu meliputi. Jangan takut. Sebab itu yang benar. Kalau kita menghakkan bagi Allah Ta'ala, jadi kita mengqadarkan dia, kita menjuzukkan dia. Jadi kita menghudukkan bagi Allah Ta'ala, kita letakkan bagi Allah Ta'ala itu ada ghayah, ada akhir dia. Padahal itu adalah semua sifat makhluk belaka. La tahwihil jihatu sitti, dan tidak meliputi bagi Allah Ta'ala itu, tak kena bagi Allah Ta'ala itu, melingkungi bagi Allah Ta'ala itu arah yang enam. Arah yang enam ni maknanya tidak ada nisbah bagi Allah Ta'ala itu atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tak ada. Sama ada dia memberi jihah pada orang lain ataupun dia menerima jihah daripada orang lain, makhluk lain. Kalau kita sandarkan Allah Ta'ala itu sebagai yang memberi jihah, apabila kita katakan Tuhan itu ada had, ada qadar dia, ada sakat dia, nescaya dia memberi jihah, memberi pihak. Macam kita sekarang. Macam saya, di depan saya ada telefon saya. Maknanya saya ini memberi jihah kepada telefon tadi, memberi pihak pada telefon. Maknanya telefon itu di depan saya. Kalau kita jadikan telefon itu sebagai makan bagi jihah, tempat ataupun asal bagi jihad, jadi saya ini duduk belakang telefon dia panggil. Sama ada Tuhan itu memberi jihad ataupun menerima jihad, itu semuanya perkara-perkara yang mustahil belaka. Macam mana boleh ada jihad itu? Apabila kita letakkan Tuhan itu ada baginya hudud. Itu sebab dia. Kalau kita letakkan kalau kita letakkan bagi Allah Ta'ala itu ada jihad, maknanya kita sendiri yang menjadikan dia itu sebagai berhak dan juga berqadar. Jihadus sitti, maknanya arah yang enam, sama ada atas atau bawah,
depan, belakang dan juga kiri kanan. Kasairil mubtada'ati, sebagaimana semua mubtada'at, ini perkara-perkara yang baru. Ada beberapa soalan ni. Saya rasa mungkin setakat ini sajalah. Kita berhenti baca. Kata, Assalamualaikum Ustaz, boleh tak beri sedikit penerangan tentang perbezaan antara golongan Jabariyah dan Muslim yang beriman kepada qada dan qadar, sama ada baik dan buruk. Yang ni akan ada nanti di depan sana tentang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dah. Pada muka surat 31 nanti kita akan terangkan insya-Allah. Orang yang cakap makan adami itu nak tunjuk pandai ke ustaz, lagi orang awam, ni kata Rushayati Rushayati. Orang yang cakap makan adami itu nak tunjuk pandai ke ustaz, lagi orang awam tak faham, lagi nampak pandai dia. Saya pun tak faham ni apa maksud dia. Sebenarnya makan adami ini disebut dalam kitab pun. Disebut dalam kitab, tetapi tidak digalakkan untuk orang bincang. Macam dalam kitab Aqidatun Najin ada sebut, tapi dia guru ini orang Fatani, dia tidak menggalakkan kita untuk bincang perkara itu. Tidak digalakkan untuk bincang. Sebab benda itu benda yang benda yang iktibari, dia panggil benda iktibari, hanya ada pada nama saja. Jadi bagi orang yang mahir dalam usuluddin itu tak ada masalah. Bagi orang yang mahir dalam usuluddin, kalau dia nak bincang tentang makan adami, itu tak ada masalah. Sebab itu bincang pun bincang berkenaan dengan istilah, bukan ada benda pun. Jadi bukan makna orang yang bercakap tentang makan adami itu nak menunjukkan pandai ke tidak. Sebenarnya ini usuluddin ni untuk kita kenal Allah Ta'ala. Jadi kena periksa dengan halus-halus. Sebab ini bahagian i'tiqad ini. Ini bahagian i'tiqad. Kita kena cerak betul, kena jazam betul. Jazam betul dari segi akidah kita, pegangan kita. Tak boleh longgar-longgar, tak boleh. Bagi orang yang mahir dalam usuluddin itu tak ada masalah kalau dia nak bincang berkait dengan makan adami. Sebab makan adami ini dia tidak akan ada, melainkan istilah dia itu, melainkan apabila kita bincangkan dengan makan yang ada sekarang ini, yang kita duduk sekarang ini. Itu dia yang saya sebut tentang makan adami itu. Itu lawan bagi makan yang duduk di bawah arash tu, yang istilah bagi orang ini, istilah bagi orang tasawuf. Apabila Allah Ta'ala buka dia, alam ini bentuk dia 4 segi. Jadi di dalam 4 segi itu yang kita sebut sebagai alam biasa. Alam biasa. Jadi luar daripada kotak itu yang kita sebut sebagai makan adami. Itu kalau nak dalamin ini, nak kena belajarlah. Belajar dengan guru yang mahir lah. Bukan makna tak boleh sebut langsung berkait dengan makan adami. Ada istilah dia disebut. Disebut pun makan adami itu. Ulama sebut pun, perbincangan dia panjang juga. Azhari Aziz, Ustaz, ramai yang berpegang mengatakan Allah Ta'ala di atas arash berdasarkan hadis Nabi. Sahabatnya tanya di mana Allah Ta'ala, Nabi isyarat tunjuk di atas langit. Boleh beri penerangan tentang Ustaz tentang ini. Ini yang masyhur tentang hadis jariyah ni, yang orang duduk bising tentang hadis jariyah. Orang Wahabi duduk jadikan hadis ini sebagai dalil tentang beriman jariyah itu. Dia kata
di mana Allah, di mana Tuhan kamu, dia tunjuk atas langit. Ini pernah disebut oleh guru saya juga, berkait dengan sebut tentang Allah Ta'ala itu ditunjuk di atas langit ke, ataupun jariah itu sebut atas langit. Sebab untuk nak, katanya arwah Tuan Guru, dia kata untuk nak membezakan pada masa tersebut ada 360 ekor berhala di hadapan Kaabah sendiri. Yang mana orang kafir Quraisy duk sembah. Jadi untuk nak bezakan antara Tuhan yang 360 ekor tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia isyaratkan kepada langit tu, fis sama. Padahal perkara ini telah diterangkan banyak oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang tunjuk di langit ataupun isyarat di langit itu bukan langit itu dengan makna makan, tetapi makanah. Makan itu maknanya tempat, bukan makna tempat, sebab mustahil Allah Ta'ala itu tempat. Kalau makna dia langit itu dengan makna makanah, makna tinggi, as-sama' dengan makna tinggi, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung, itu maksud dia. Itu baru betul. Lagipun mengikut bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis jariah itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran, sebab terdapat hadis-hadis lain yang lebih kuat daripada itu. Lebih kuat. Itulah. Ialah Rus Hayati betul tu, orang awam tak perlu nak mendalami berkait dengan makan adami. Tak perlulah. Apa yang saya kata tadi, perbincangan berkait dengan makan adami ataupun makan yang ada kita sekarang ini, ialah perbincangan bagi orang usuluddin yang ilmu dia faham tentang kaedah bagi nak memahami bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dah kokoh dalam usuluddin, baru dia boleh bincang. Sebab tu Syekh bagi akidah kitab Aqidatun Naji, dia tak benarkan bincang ini. Sebab dia adalah ketakutan kebimbangan. Dia takut yang tu. Tapi itulah bagi orang yang betul-betul nak mendalami dia dan dia dah tahu tentang basic bagi agama, di dalam usuluddin ini, tidak salah bagi dia untuk nak bincang. Tapi itu bukan kelas orang awam, itu kelas orang yang lebih tinggi. Rasanya setakat ini saja, dah lebih dah 2 minit. Setakat ini saja dahulu, dan kita akan sambung semula tentang bab pada muka surat 27, bab Isra' dan Mi'raj nanti. Ini pun besar juga perbincangan dia berkait dengan Isra' Mi'raj, berkait dengan akidah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi dzikril amhati wa nafasina adada ma wasi'ahu Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarakkal munkarati wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuhibbuka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. Allahumma inna dha'ifuna faqawi fi ridhaka dha'fana wa khudh ila al-khairi binawasina waj'alil islam intaha ridhana wa nas'aluka darajatal a'la. Allahumma ja'alna al-yawma mashghulina bima nakun. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Nanti kalau siapa yang ada boleh ajukan pertanyaan nanti kepada kelas kita yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.